Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh tak ada masalah Sekejap, kita tunggu sekejap, 2-3 minit lagi. Tengok kehadiran dulu, ada 40 berapa orang je ni. Mana ada yang tak ada lagi. Okey, kita tunggu 2-3 minit lagi. Kalau tak ada, kita teruskan je lah. Sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Semuanya sihat kah? Ada yang tak sihat? Sihat Alhamdulillah saya. Sihat lah. Okey, sihat Alhamdulillah. Suara saya tak dengar kah? Kamu boleh dengar tak suara saya? Dengar tu. Boleh sir. Okey. Boleh okey. Rusyadi okey, Rusyadi. Rusyadi Okey, ni sir. Rusyadi ni yang duduk dekat Kesang Tasik tu Tak ada sir, saya duduk dekat Alur Gajah. Aduh Gajah. Yang Kesang Tasik tu siapa Yang budak STMI tu. Lupa nama dia. Saya rasa dia tulis dia mesej je. Siapa Syafiq ya saya, dia kata Muhammad Syafiq. Rusyadi ni yang WhatsApp saya tadi kan semalam Semalam. Semalam. Tapi saya jawab pagi tadi. Dia mesej kat saya pukul 11 malam. No problem. Okey, saya tak ada benda nak buat apa pun dengan kamu hari ni sebenarnya. Tak tahu nak buat apa. Sebab kita dah teori dah habis. Lepas tu amali, tinggal amali yang job sheet 4 je lah. Okey, untuk makluman. Okey, tadi tu pukul berapa? Pukul 4 petang. Saya dapatlah maklumat daripada kita punya penyelaras. Saya dapat makluman daripada kita punya penyelaras iaitu Encik Hafiz. So, dia dah bagi kat saya ni. Dia tak bagi share dengan kamu lah. Dia suruh kami tengok je lah. Kami yang mengajar subjek EWP ni, yang ada dekat saya sekarang ni, test 1. Test 1 kamu, soalan dah siap ni. Tapi saya tak buka lagi lah. Sebab dia ada 14 muka surat. Okay, test 1. Lepas tu, practical. Practical ada 2 test. Okay, soalan dah siap ni. Soalan test teori dengan soalan test practical dah siap. Okay, bila dia nak buat, saya tak tahu. Okay, saya tunggu maklumat daripada dia lah. Nanti bila dia bagi maklumat, baru saya akan bagi tahu kamu bila ujian tu akan dijalankan. Saya difahamkan dalam kami punya perjumpaan hari itu, saya difahamkan test kamu teori test yang mana yang akan melibatkan bab 1 hari tu, bab safety apa semua tu kan. So dengan bacaan meter, dia akan bagi gambar rajah. Contoh macam multimeter tu, dia suruh kamu baca lah berapa nilai dia. Okey, dan kaedah exam tu, kalau tak silap saya, dia akan buat sistem macam Google Form tu. Maknanya dia akan bagi masa kat kamu, contoh 1 jam. Dan kamu kena jawab lah, dia ada ABCD. Kot saya rasa tak ada
Tak ada calculation, tak ada tulis ayat kot, dia bagi ABCD je. Lepas tu kamu jawab, cukup masa sejam, dia akan off sendiri ya. Kalau kamu habislah. Kalau kamu tak habis pun tak habis. Kalau kamu tak submit pun tak submit dalam satu. Okey. Soalan berapa saya tak tahu lagi, ada berapa puluh soalan, tapi masa biasanya sejam lebih sikit lah. So kamu hantar je terus dapat jawapan markah dia berapa. Kami tak payah marking lah sebab dia pakai task. Saya tak tahu, saya tak pandai bab teknologi ni, tapi katanya dia pakai Google Form je lah. Kan Google Form tu. Okey, itu pertama. Yang kedua berkenaan dengan practical test. Practical test ada dua practical test. Yang pertama, dia akan bagi kat kamu practical test tu berkaitan dengan breadboard. Dia akan bagi dalam bentuk breadboard. Maknanya kamu kena buat pemasangan dengan komponen yang telah dibagi hari itu. Saya rasa dia gunakan formula komponen-komponen yang sama sahaja. Kan, saya cek tengoklah. Cek ni. Soalan dia sama ke tak tu, lebih kurang ni kot saya rasa. Ni tak boleh buka kat handphone saya kecil, saya tak nampak mata saya. Practical test 2, short practice. Yang ni marking scheme, sorry. Ni buka marking scheme bawah. Okay, practical test, name, ID, semua ada. Okay. 60 minit saja. Ada 2 task. Okay. 2 task. Okay. Saya tengok dulu. Okay, komponen ni saya rasa komponen yang telah ada dekat kamu lah. Okay, saya rasa komponen-komponen ni kamu telah ada. So dia akan suruh kamu buat lah. Kamu buat task 1 dengan task 2. Okay, dia akan bagi circuit. Dia bagi circuit kat kamu. Okey, dia bagi circuit. Kamu kena sambunglah circuit tersebut dekat breadboard tu. Macam kita buat dalam kita punya latihan tu lah. Kita punya latihan breadboard tu. Dia akan bagi circuit, kamu kena sambung lah. Okey, kamu kena sambung sampai siap. Kamu kena rakam lah. Kena rakam, kena buat video dalam 1 hour. Kamu kena rakam, lepas tu katanya kamu kena upload dekat YouTube katanya saya tak pasti lagi, nanti saya akan check dulu So soalan nombor 1 kenaan dengan breadboard. Soalan nombor 2 pun sekejap lah, saya tengok soalan sebenarnya ni. Soalan nombor 2 tak ada breadboard. Soalan nombor 2 ni kena check komponen. Kena check komponen macam mana yang kamu test komponen satu-satu hari tu. Macam tu lah. Okay, dia akan bagi satu circuit kat kamu. Satu circuit, kamu kena sambung circuit tersebut. Okay, untuk dapatkan bacaan-bacaan dia lah. Okay, macam kita buat latihan dalam worksheet 2 dan 3. Worksheet 2 hari tu. Ada soalan berkenaan dengan test, dengan practical test? Ada soalan? Senyap ni. Test ni bila sir? Apa dia? Tarikh test ni. Tarikh saya tak pasti lagi bila, tapi saya rasa dalam seminggu 2 ni lah kot. Tak minggu depan, minggu lagi sekali lah kot. Bukan minggu ni lah. Yang pastinya bukan minggu ni. Seminggu ataupun 2 minggu lagi. Saya rasa confirm lah tu. Okey, saya. So, test 1 teori. InsyaAllah saya akan tengok balik soalan tu. Saya akan buka balik soalan tu secara detail. Sebab saya baru dapat pukul 4 petang tadi. Saya tak tengok lagi. Nanti saya akan cek balik soalan-soalan tu. Saya tengok, nanti saya akan beritahu kamu balik pada hari Selasa. Okay, kelas hari Selasa saya akan maklum balik kat kamu berkenaan dengan apa yang kamu perlu study lah, okay? Apa yang perlu kamu study, apa yang perlu kamu prepare untuk kamu punya test teori sejam, test amali kamu
sejam-sejam lah, 2 jam lah, maknanya practical test 1, practical test 2. Dan teori test 1 dia akan merangkumi markah sebanyak 10%. Ingat dia akan ambil markah 10%. Practical test 1 pun 10%. Practical test 2 10%. So dah 30%. Mini projek awak, yang awak nak buat mini projek tu, itu 30 markah juga tu. 30 markah daripada proposal, lepas tu kamu buat projek, kamu buat pamphlet, kamu buat poster, kamu buat presentation. Yang tu 30 markah. So dah berapa? Dah 60 markah. So dah 60 markah dah. 60 markah. Lepas tu job sheet 4.3 dengan job sheet 4.4, ya, job sheet 4.3 dan job sheet 4.4, 5 markah. So 10 markah. Dah 70 markah. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada tu. Semua okey dah? Bila kamu diam, kamu tak kata ya tu, saya terkejut lah. Takut-takut saya bercakap seorang diri. Okey, ingat job sheet 4.3 dengan job sheet 4.4. Yang mana Yang mana job sheet 4.3 yang buat kat breakboard, job sheet 4.4 yang buat dekat apa nama, dekat straightboard. So 5 markah dan menjadi 10 markah. Lepas tu yang tambah-tambah yang test 1 tadi 10 markah. So dah 20 tambah dengan practical dah 2 jadi 40 tambah dengan mini project 70%. Duduk dekat rumah saja pun dah 70% markah yang dikira. Okey, lepas tu kita punya 30% lagi kat mana? 30% lagi bila kamu datang ke sini. Okey, 30% lagi bila kamu datang ke sini. 10% kita akan ambil dekat job sheet 3, 10% dekat job sheet 5, 10% dekat job sheet 6. So cukuplah 100%. Itulah markah-markahnya. Okay, so be prepared. Okay, saya belum check lagi kamu punya GC. Kamu dah hantar ke belum kamu punya proposal? Siapa yang dah hantar proposal? Aina dah hantar belum? Aina ada ke tak ada ni? Ada? Ada. Aina ada. Bunyi pun pelik. Aina ada. Okey, ada. Kalau ada, Aina dah hantar belum? Oh, tu yang angkat tangan tu semua dah hantar tu kan? Aina hantar lagi? Kawan dah hantar dah, wakil hantar dah. Dia kena, dua-dua nama kena ada lah. Ya. Kamu kawan dengan siapa? Misha dengan Putri. Siapa 3 orang? Dalam kelas lebih. Tak Okey. cukup. Oh, sat lebih, sat tak cukup. Mana satu hang ni? Yang first tu cikgu. Cikgu pula saya. Cikgu pun cikgu lah, tak apa lah. Okey. Alright. Maknanya kamu, dia macam ni. Okey, yang mana dah hantar tu, terima kasih sudah angkat tangan ramai tu. Saya tengok angkat tangan ramai tu. Amirul Farahat dah angkat tangan, Natra angkat tangan, Syuhada angkat tangan, ramai dah angkat tangan. Aini Zulaiha angkat tangan. Okey, bagus. Dia macam ni. Kalau siapa yang dah hantar ke tak hantar ke, yang tak hantar tu hantar segera orang. Yang dah hantar okey. So, pastikan dalam kamu punya proposal tu ada nama partner kamu lah, nama kamu dengan partner. Contoh Joyah partner dengan Tipah. So letak nama dua-dua orang. Jangan letak nama seorang je. Nanti seorang lagi saya tak kenal siapa dia. Faham Boleh? Nurul Izzati hantar lagi.
Nurul Izzati. Ya, saya, sir. Nurul Izzati partner dengan siapa? Aini Izzati. Oh, nama sama Izzati juga kan? Sir. Okey, tak apa. Tulis dua-dua nama tak? Tulis. Tulis okey. Sebab ada yang mesej, saya tak ingat nama. Ada yang mesej. Ada yang mesej kat saya tanya nak buat nama seorang ke, nak buat nama dua-dua orang ke. Saya kata tak apa, janji letak dua nama. Kalau dua orang letak dua nama. Kalau tiga orang letak tiga nama. Senang saya nak tahu siapa dia. Siapa partner dengan siapa. Okey. Ramai dah yang angkat tangan ni. Okey, yang mana angkat tangan tu makna dah tak. Saya akan cek mulai esok saya akan cek. Cuma saya nak minta tolong dengan kamu kan. Kamu tak perlu buat projek mahal-mahal, tak perlu buat projek yang canggih-canggih. Ingat tak perlu buat. Kita nak yang simple-simple. Komponen sikit-sikit dah, jangan banyak. Kalau komponen banyak-banyak nanti kita jadi beban kat kita tau. Jadi beban, bila jadi beban kamu tak sempat siap, kamu nak kena buat banyak kerja lagi. So saya takut kamu tak sempat, nanti kamu ujung-ujung nanti projek kamu terbengkalai. Saya tak mau jadi macam tu. Kalau contoh macam ada yang WhatsApp saya lah, saya tak boleh sebut nama lah Ada yang mesej kat saya, dia nak guna apa benda tu saya lupa lah. Dia nak buat projek berkaitan dengan handphone dia macam mana atau dia nak cari apa saya lupa, dia dah maklum kat saya tadi. Apa circuit tu dia nak beli buat tu. Saya takut buat tu mahal. Kalau mahal, satu kamu nak pakai duit sendiri. Yang kedua, kalau tak mahal pun saya takut, saya bimbang-bimbang projek tu canggih. Bukan canggih lah, maknanya dia melebihi kemampuan kamu tak boleh buat. Saya tak mau macam tu. Saya tak mau projek yang susah-susah. Saya nak projek yang simple-simple je. Simple-simple. Sebab nak bagi pengalaman je. Nak bagi idea kat kamu macam mana kita nak buat. Nak gunakan kita punya knowledge, kita punya ilmu yang kita belajar. Macam mana kita nak sambung circuit dekat breadboard ke, dekat straightboard ke kan. Kita nak tengok macam mana kaedah kita sambung dan kita buat simple. Buat macam siren tu kan. Job sheet 4.3 dengan 4.4 dah siap belum? Siapa yang dah settle job sheet 3 dengan job sheet 4 ataupun job sheet 3 sahaja? Tak kira lah job sheet 3 ke 4 ke 4.3 dengan 4.4 siapa dah siap? Hanan siap dah Hanan? Hanan belum. Siapa dah siap? Hasbi dah siap belum? Belum, sir. Belum. Ini lelaki semua tak siap ni. Ayu Nadia? Sir, ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Siapa pula nak masuk ni? Saya kalau masuk lewat-lewat ni, tak payah masuk tak apa kan? Tak ada pun? Ada kat mana? Tak ada? Dia request. Tak ada. Tak keluar pun kat tempat saya ni. Siapa tak ada pun? Sekejap saya bagi tahu. Tak ada. Line dia slow lah tu. Betul lah tu, line dia slow lah kot. Sebab tak timbul, kalau tidak dia timbul kat sini, dia request mesti saya admit je. Dia dah request dari tadi tu. Ya ke? Lama dia tak keluar kat sini pun. Kira saya nak masuk. Sekejap Tak keluar lah. Kalau keluar saya dah ambil sebab saya tak buka slide kan. Kalau saya buka slide mungkin tak nampak. Saya masih lagi dekat skrin ni aja. Skrin lain tak ada. Sir, dia dah request. Tak keluar. Tak keluar dekat saya untuk admit, tak ada. Tak masuk kat saya. Tadi macam masa awak masuk ni kan dia keluar kan. Saya tekan satu admit kan. So dia punya tak keluar pun. Tak keluar saya nak admit kat mana. Sebab sekarang saya buka slide tu mungkin dia ada dekat page sebelah kan. Tak ada. Tak apalah, biarlah kat dia nanti. Bukanlah saya nak marah ni, saya tak marah pun. Tapi kan. Saja kepada sahabat yang tak dapat masuk tu. Boleh ganas yang bawah. Siapa yang ganas nak ni? Siapa dia?
Muhammad Nazmi. Muhammad Nazmi siapa dia? Nazmi mana Nazmi? Saya. Oh. Ni yang selalu WhatsApp. Tu baru masuk je. Muhammad Izzat tadi ni. Ni baru masuk. Okay. Saya dah masuk lah. Izzat. Ni siapa ni? Farah Emiza. Okay, saya dah masukkan dah. Okay. Betul? Saya Pudin, tadi betul kawan kamu tu? Ya sir. Siapa dia kawan? Yang mana satu kawan kamu? Dua-dua sir. Oh, pandai kawan, selamat. Kalau kau sebut seorang tadi kan pecah rahsia kan? Ini semua ni dalam benda poket saya je. Okey, siapa yang dah buat projek Dropship 4.3 ataupun 4.3 lah kot sebab dia buat atas breadboard. Siapa yang WhatsApp saya gitu? Ada yang WhatsApp saya gitu, saya lupa nama. Saya sir. Okey, Nurul Aini. Nurul Aini buat jadi tak? Jadi dia bunyi macam mana? Bunyi relay lah. Dia bunyi, dia terbunyi. Dia nyala lampu. Oh ya ke? Saya dah lupa sebab saya dah pindahkan dekat PCB dah. Allahu Akbar. Rakam tak? Alamak, tak rakam lah sir. Saya dah suruh awak rakam kan yang itu kan? Sebab saya dengar balik video yang saya terangkan hari tu. Dalam yang penerangan tu saya tak ada cakap pun suruh rakam. Oh ya kan saya suruh rakam. Saya nak ada bukti sebab benda tu dah markah tau. Oh ya ke? So saya nak suruh saya buka patri ni balik kan macam mana? Okey, dah patri jadi tak? Saya dah komponen saya dah patri. Wire dia saya belum patri lagi. Okey. Lepas dah solder, test dulu bunyi dia berakam semua, lepas tu baru buka balik nanti. So kiranya saya nak suruh saya patri semua, lepas tu saya nak suruh saya ulang balik ke belibat ke macam mana? Ya, kalau ikutkan saya nak bukti yang breadboard tu. Oh, so saya rakam. Okey, tak apa. Okey, nanti saya try. Sedih lah pula kan. Sebab dalam yang saya cakap penerangan tu saya tengok balik video saya tu saya tak ada cakap. Tak ada Saya masa WhatsApp tu saya tak cakap kan WhatsApp saya kata nak ambil gambar ke. Gambar pun tak ada. Gambar ada tapi kalau gambar ada okey. Kalau ada gambar okey. So nak rakam tak? Tak payah. Sebab awak dah patri. Siapa yang belum solder, dia kena ada lah video. Video tak perlulah rakam daripada awal tau. Kamu nak rakam video untuk kamu buat breadboard tu dengan straight board tu 4.3 dengan 4.4. Kamu tak perlu rakam video daripada awal kamu buat. Kamu jangan rakam macam tu, nanti buang masa kamu panjang sangat. Saya pun tak nak tengok lama-lama kan. Kamu ambil rakam video, ataupun ambil gambar ataupun video, tapi sebaiknya video lah. Ambil gambar daripada permulaan, masa kamu mula buat tu rakam sikit. Senarai bahan-bahan tu kamu letak, kamu ambil gambar sikit, lepas tu kamu rakam. Kamu buat contoh yang pertama dan kedua, lepas tu kamu berhenti lah, kamu tak rakam. Lepas tu kamu buatlah kerja kamu. Sampai separuh jalan, ambil lagi rakam, sambung balik. Lepas tu berhenti kejap, nanti penghujung baru rakam. Tak payah panjang-panjang, dalam 2 minit pun cukup. 1 minit, 2 minit pun cukup. Faham tak? Lepas tu tunjuk function. Bila function, lampu menyala, ambil gambar sikit, video sikit kan. Untuk safety kamu lah, bukan untuk saya pun, untuk safety. Sebab dia gini, kamu kena faham, kita punya konsep kan bila kita bagi markah nanti, sebab kamu online, bila online, saya tak nampak kamu buat depan mata. Kalau kamu buat depan mata saya, kamu bawa benda tu ke depan mata saya terus bagi markah, tak ada masalah. Sekarang ni, kita buat di tempat lain. Jadi maknanya nanti saya akan dipersoalkan. Contoh kata macam Nurul Aini, saya bagi markah daripada 5 tadi kan. 5 saya bagi 4.5 contoh. 4.5. Dia tanya kenapa bagi 4.5. Saya kata dia buat okey kan. Dia dah bagi gambar kat saya, dia dah bagi video kat saya, dia dah tunjuk kat saya apa semua gini-gini. Ini bukti-bukti gambar yang ada. Contoh nanti kamu akan masukkan dalam kamu punya report kan. Kamu masuk dalam kamu report. Ini dia punya bukti-bukti dia. So dia akan diam lah nanti. Tapi kalau dia tanya kenapa dia bagi Nurul Aini ni 4.5 per 5? Tak ada bukti pun dia buat. Nanti susah saya nak jawab.
Okay, nanti susah saya nak jawab. So saya mohon kepada semua, bila kamu buat job sheet 4.3 dengan 4.4, job sheet lain saya tak berapa kisah sangat tau, macam job sheet 2 kan. Job sheet 2 kamu buat banyak lagi tu, daripada 2.0 sampai 2.11. Saya tak bising sangat pun untuk kamu rakam ke, kamu nak bergambar ke, kamu tak nak bergambar. Ramai orang mesej kat saya, nak kena gambar macam ni ke gambar. Saya kata janji dah gambar cukup. Sebab bukan tak ambil markah yang tu akan diambil markah kecuali kalau kamu punya result kamu tak bagus. Contoh, job sheet 4.3, 4.4 tak bagus, test tak berapa nak bagus, practical test pun tak berapa nak bagus, result kamu tak berapa nak elok, kita akan gunakan job sheet 2 yang kamu buat tu, kita akan ambil yang itu sebagai pemarkahan kamu menggantikan markah yang kamu kurang tadi tu. Tapi tak semudah tu lah kita akan ambil kan. Kita akan maklum dululah dekat bos. Kita akan maklum dekat bos dulu. Kita sebab kamu duduk jauh, duduk dekat, duduk dalam KKTM ni senang, kita panggil suruh buat semula. Kalau dekat luar ni nak buat semula macam mana kan, dalam komponen pun terhad, semua terhad. Jadi kita akan gunakan yang job sheet 2 tu untuk jadikan sebagai pengganti markah. Bukanlah kata tak ada markah, ada markah. Sebab selalunya kalau dengan saya, bila markah kamu campur semua, katalah kamu dapat kamu dapat 79 ataupun 78. Markah 78, 79 itu adalah B+. Betul tak? B+. So kamu dapat B+. Saya nak naikkan kamu ke 80 untuk dapatkan A-. Di mana saya nak ambil 2 markah tu? So saya akan rujuk balik kamu punya kerja kamu dekat job sheet 2 tu, yang semua kamu buat job sheet 20 sampai 211 tu, saya akan tengok balik. Saya akan tengok sekali lalu, rajin budak ni dia buat elok-elok, semua result dia ada, maklumat dia jelas, semua ni. So saya akan tambah markah kamu 2 markah, daripada 78 jadilah 80. So daripada B+, kamu dapatlah A-. Kalau orang tanya kenapa bagi ekstra 2 mark, sebab kerajinan dia untuk buat job sheet 2 lengkap, cantik, kemas. So mungkin masa buat teori test tu mungkin dia tak berapa sihat. So markah dia agak rendah sikit. Jadi kita cover dengan job sheet 2. Faham? Jelas? So kita bagi markah ekstra lah kat situ. Kalau kamu dekat bengkel, selalu kalau kelas dengan saya, bengkel, kamu datang ke kelas, walaupun subjek apa sekalipun, kalau kelas kamu pukul 8.30, you make sure you datang sebelum pukul 8.30. Siapa datang lepas pukul 8, memang saya tak akan buka pintu. Attendance saya kira kosong. So siapa yang selalu datang awal, saya akan tanda dekat kertas attendance tu. So di ujung semester, biasa saya bagi markah 5. Biasa saya bagi ekstra mark 5. Pelajar yang rajin datang awal. Biasa saya bagi 5 markah kat dia. Kat mana saya cari markah tu? Dengan dia punya kemahiran insaniah dia, KI dia tu. Tahu tak KI? KI ni kita panggil kemahiran insaniah. Yang masa semester 1 dulu awak buat subjek EC tu, subjek EC you ada buat peer to peer punya markah kan. Hanan bagi dekat kawan dia bagi markah kat Hanan. Betul tak? 10%. Betul kan? Tapi yang ini sebab dalam subjek ni tak ada peer to peer, so kita boleh bagi 5 markah dekat dasar insaniah dia. Dia rajin, kemahiran dia rajin datang. Kita belajar efektif kan, kita ada psikomotor, kita ada kognitif, kita ada efektif. Efektif tu dia punya KI lah, KI kerjasama, dia punya budi dia, adab dia, budi bicara dia punya kesepanan apa semua tu ada markah tau. So jadi kita akan bagi kat situ lah selalunya. Kadang-kadang ada setengah student, dia tak berapa nak laju belajar dia. Kan dia tak, saya tak gunakan istilah pandai lah. Kadang-kadang orang marah, dia tak berapa nak pandai sikit lah. Contoh gitu kan, kamu jangan kecil hati ya. Dia tak berapa nak pandai sikit, kawan dia seorang lagi pandai. Tapi dia agak slow sikit, slow learner. Tapi dia rajin buat latihan, dia rajin jumpa lecturer, dia rajin tanya.
dia rajin buat latihan. Cuma dia memang tak berapa nak pandai, kan? Tapi dia usaha tu ada. Mungkin job sheet 1 tu dia problem. Job sheet 1.2 dia dah okey sikit. Lepas tu dia ada perkembangan, dia naik. Markah dia naik tapi tak sama dengan markah kawan dia yang memang pandai tu. Exam je dapat 9/10, dapat 10 kan. Tapi adab tak ada. Pandai saja tapi adab tak ada. Lepas tu tak ada ambil hormat orang. Tapi yang ini dia tak berapa pandai tapi dia rajin berusaha, adab dia bagus, semua bagus. Cuma result dia kurang bagus. So kita akan bantu dia dekat markah mana? Dekat markah efektif tadi tu, 10 markah. Kita akan bantu kat situ. Sikit sebanyak kita bantu. Tapi kalau you pandai macam mana sekalipun, tapi you sombong, you tak ada budi bicara, you tak ada adab, you tak ada, efektif. Kamu dah dengar gitu kan, ceramah gitu kan. Cik Kamal bagi ceramah apa semua, kamu dah dengar dah semua. Jadi kita tak bagilah markah ekstra tu, jangan marah pula nanti. Kenapa dia dapat markah ekstra 3, saya tak dapat? Dia rajin datang tanya, lepas tu dia rajin buat latihan. Awak tak buat latihan. Lepas tu nanti awak cakap, dia memang tak pandai, dia kena lah buat latihan. Saya dah pandai cik. Tu kira dia punya dari segi adab tu lah, dari segi dia punya insaniah dia. Okey, ada soalan? Ada soalan. So, untuk job sheet 4.3 dengan 4.4 tolong buat elok-elok tolong buat elok-elok, rakam. Contoh tadi Nurul Aini partner dengan siapa Saya partner dengan Izzati. Banyak nama Izzati kan, saya pun susah Tadi Izzati Kamel. Izzati Kamel. Kamu lah tadi Aini Izzati ni. Okey. Okey partner dia lah tu L2B. Okey tak apa. So bincang elok, buat elok kan, nanti hantar kat saya dalam saya punya GC tu, saya dah bagi tu, terus boleh scan masuk kat situ lah untuk job sheet 4.3 dengan 4.4. Yang tu yang penting, yang ada markah banyak lah. Yang lain tu bukan tak ada markah tapi kita simpan untuk masa-masa kecederaan baru kita akan ambil. So you make sure bila you scan, you hantar jangan gelap jangan gelap, you hantar dalam keadaan yang cerah. Kalau you hantar dalam keadaan gelap nanti sebab setiap kelas saya kena print 3 orang setiap kelas. Ingat ini memang kerja saya lah. Memang arahan daripada pengarah, arahan daripada KKTM, memang setiap kelas kita kena print 3 orang punya kerja lah. Maknanya lab 2B 3 orang, radio 2A 3 orang, radio 2B 3 orang. Kita kena print yang mana? Kita kena print siapa yang markah paling tinggi, siapa yang markah paling rendah, siapa markah yang pertengahan. 3 markah tu lah. Markah tinggi, markah paling rendah, markah pertengahan. Yang ni kita kena print, kita kena tunjuk waktu senat. Okey? Itu wajib kita tunjuk dan dia orang akan semak. Dia orang akan tengok. Contoh lah kata grup Nurul Aini dapat markah overall ni, bukan markah setiap satu, markah overall. Subjek EWP overall daripada A to Z sampai habis. Nurul Aini punya grup dapat markah katalah paling tinggi 95. Contohlah 95. Contoh 95. Grup siapa lagi? Grup Joya dapat markah 62. Grup Tipah dapat markah 35. So kita akan print 3 tu, yang paling rendah, yang paling tinggi dengan pertengahan, kita akan print semua job sheet 4.3, job sheet 4.4, soalan teori test 1, praktikal test 1, praktikal test 2, mini project, semua kita akan kumpul, kita akan bawa. Ni grup Nurul Aini dapat 95, ni sebab dia. Okay, yang ini grup ni dapat markah 30 sebab apa? Sebab dia macam ni. So akan nampak perbezaan lah. Perbezaan antara tinggi dengan rendah. Jangan nanti bila sampai nanti seterang nanti, dia kata kenapa yang tinggi ni you bagi markah tinggi sedangkan dia buat tak cantik daripada markah yang paling rendah. Yang tu masalah besar nanti. Okay? So kita kena buat benda yang buktikan benda-benda tu lah. So jadi tak senang Tak senang. Bukan bagi markah sesuka hati. Faham Faham? So, siapa yang dah siap 4.3 dengan 4.4 tu, kalau boleh rakam, ataupun ambil gambar, ataupun buat video, masukkan dalam kamu punya report lah. Report. So, video tu kamu boleh hantar sekali lah. Boleh hantar sekali dalam GC tu, saya rasa boleh hantar. Kan tak boleh hantar, kamu simpan dahulu sebab kamu akan
ditakdirkan kamu kena masuk jugalah saya rasa ke KKM ni. Kalau kamu tak dapat juga masuk sampai penghujung semester 2, amat rugilah kepada kamu. Okey? Amat rugi kepada kamu. Sebab kalau kamu naik semester 3 nanti, banyak benda dah berubah. Kamu basic 1 dengan 2, SEM 1 dengan SEM 2 kamu lemah. Kamu naik SEM 3 kamu akan penat sikit lah nanti. Lepas tu nanti nak buat final project pun penat. Saya dah bercerita dengan Cik Zahari kan. Ada Cik Zahari ngajar kamu tak? Ada tak kelas ni yang dalam ni Cik Zahari ngajar? Ada tak? Yang software tu. Ada ke tak ada? Lab 2B siapa ngajar software tu? Dr. Nazrul. Dr. Nazrul. Radio 2A? Radio 2A siapa ngajar Nan? Subjek computer programming tu, computer software tu. Software siapa ngajar? Sir Ijan, Dr. Ijan Dr. Ijan. Dr. Ijan, Dr. Nazrul, R2B? Asbi, siapa ngajar Asbi? Asbi dah hilang. Saya Ijan, okey. Ijan dengan Dr. Nazrul tu satu program dengan saya lah tu. Dr. Ijan ke saya punya ketua program. Dr. Nazrul sahabat saya lah. Sahabat lama saya dah. Saya kenal dia pun lama daripada zaman kami sama-sama bertugas di Perlis dulu. Sama-sama dengan Dr. Nazrul lah. So tak ada masalah. So saya awak tak belajar dengan seorang lagi ya. Iaitu Cik Zahari. Saya dah belajar dengan Cik Zahari. Cik Zahari kata sakit kepala ngajar. Sakit kepala ngajar subjek software engineering tu sebab apa? Sebab student ramai tak kenal komponen kan, tak kenal komponen, tak pernah tengok komponen, jadi dia kata agak sakit kepala jugalah. Cik Ijan pun selalu juga komplain kat saya, dia kata susah betul nak ngajar ni dengan komputer dia pula dia slow kan. Dr. Nazrul pun sama lah, dia orang selalu cerita, kita orang selalu cerita, kita duduk ramai-ramai kita cerita lah, kita sembang-sembang. Okay, so saya rasa kamu kena masuk jugalah. Kalau kamu tak masuk memang kamu akan masalah betul lah nanti. Next yang depan tu kamu masalah. Kita doa-doakanlah kamu dia benarkan masuk 1 bulan 9 ni. Kita doakan je lah. Okay. So ada masalah tak berkenaan dengan job sheet 3 dan job sheet 4 serta apa-apa masalah yang timbul berkenaan dengan mini project. Saya nak dengar daripada individu. Sebab setiap kali waktu kelas tak ada soalan, tapi lepas kelas dia WhatsApp saya. Macam-macam benda dia WhatsApp kat saya. Kadang-kadang saya, dengan saya ni kamu kena faham. Saya suka loya buruk sikit. Bila kamu WhatsApp kat saya, siapa saya lupa dah, perempuan lah ada seorang. Dia WhatsApp kat saya tanya berkenaan dengan 4.3 dengan 4.4 tu lah. Rasanya ID kot. Tak tahulah. Kalau ID mengaku jalan dia. Yang tanya nak buat macam mana, nak buat satu je ke, nak buat atas kertas saja ke. Saya kata tak ada, gunakan komponen. Betul dia kata nak beli komponen sendiri ke. Siapa Siapa tu? Tak ada. Tak nak mengaku dia. Ada tak yang WhatsApp kat saya itu yang sampai saya terang saya kata kat dia, awak tak masuk kelas ke hari Ahad lepas? Kan. Siapa Anan pun ada juga Anan kan. Anan pun tanya juga, tapi Anan tanya benda lain. Dia tanya berkenaan apa nak isi macam mana nak isi macam mana. Kan. So kadang-kadang saya pun bertahan juga, saya punya lawyer buruk tu kan. Saya tanya, awak tak masuk kelas ke semalam atau minggu lepas? Macam tu lah. So bukan tak ditanya, boleh tanya. Tapi kaedah tanya tu kena faham betul-betul lah. Bila kita terang, kadang-kadang tak faham. Tanya tak ada masalah, tapi kadang-kadang penat juga kita nak menjawab kan. Benda yang berulang-ulang. Okey. Faham So nak tanya apa, tanya sekarang. Biar jelas. Supaya semua orang tahu. Kadang-kadang awak tanya seorang individu, WhatsApp saya jawab kat awak seorang je. Jadi orang ni tak tahu. Kan? So siapa ada soalan? Hanan ada soalan? Apa dia Dan?
dua-dua orang kena buat. Dua-dua orang kena buat. Tapi hari tu saya bincang dengan Cik Hafiz. Cik Hafiz dia penyelaras subjek. Dia kata dua-dua orang kena buat. Dia punya cadangan, seorang buat atas breadboard, seorang buat atas straightboard. Okey? Kalau dua-dua, bagi saya kalau dua-dua orang nak buat atas straightboard pun saya terima. Tapi kalau dua-dua orang buat atas breadboard, saya tak terima. Faham Okay, dua-dua orang kena buat. So kena beli komponen masing-masing. Dan saya faham masalah kamu. Nak beli komponen, betul? Nak beli komponen ni tak mudah. Sebab tu saya kata, jangan cari projek yang pelik-pelik. Projek yang pelik-pelik, kalau kamu cari, kamu nak komponen yang pelik-pelik, so takut kamu tak dapat cari komponen. So hari ni kerajaan dah umumkan kedai-kedai elektrik dah boleh buka kan. Boleh tengok dalam MySejahtera lah. Tengok dalam MySejahtera ada SOP baru berkenaan dengan 11 sektor lagi. Gunting rambut pun dah boleh dah kan. Siapa yang dah terima 2 dos lah. Siapa yang tak terima 2 dos tak boleh gunting rambut lagi. Siapa yang tak terima 2 dos boleh pergi kedai gunting rambut. Gunting rambut dah boleh. So ada cuci kereta dah boleh, kedai perabot dah boleh, kedai elektronik dah boleh. So dah boleh cari barang lah. So kalau kamu nak order online pun bagus juga. Sebab saya tengok anak saya pun rajin juga. Dia kerja order online je kat Shopee lah, dekat apa semua kan. Tapi you nak order online boleh. Pertama you pastikan dealer tu yang dipercayai lah, tengok bintang-bintang dia lah, tengok star-star dia tu. Tengok star-star dia tu baru kamu belilah. Yang kedua, kamu boleh beli, tengok daripada mana kalau daripada China tu kadang-kadang dia ambil masa yang lambat. Okay, cari tempat yang paling cepat dia boleh hantar kamu delivery tu kan. Kadang dia kata 3 hari, kadang dia kata 5 hari. So kena pastikan semak betul-betul. Jangan nanti at the end, alah cik saya dah order barang tapi barang tu tak sampai-sampai lagi. 2 minggu lagi baru sampai. Yang tu saya tak boleh nak bantu kamu lah. Saya tak boleh nak bantu. So jangan bagi alasan macam tu lah. Okay. Kita kesian memang kesian. Sedih memang sedih. Tapi saya nak buat macam mana kita terikat dengan tanggungjawab kan. Masing-masing ada tanggungjawab. So susah saya nak jawab dekat bos nanti. Sebab dia pun dengan kita orang pun dia minta apa-apa. Tentu je lah. Kalau kita tak bagi, dia bagi masa 1 hari ke 2 hari, kita cakap tak sempat, dia tak fikir pun benda tu. Tak fikirlah sempat tak sempat. Dia kata janji, aku minta kena siap. Macam itulah cerita dia. So, faham So, tolong. Ada lagi soalan apa lagi? Anda dah habis. Lagi siapa lagi? Sir, nak tanya. Ya. Kalau untuk report mini project tu, nak lampirkan breadboard dengan straightboard sekali ke ataupun direct straightboard saja? Dia macam ni. Kalau kamu buat dua-dua orang buat atas straightboard, so satu je lah, tak payah nak pakai breadboard lah. Tapi kalau kamu buat straightboard, Izzati Kamil tadi tu dia buat atas straightboard, so kamu kena benda yang tak sama kan, seorang straightboard, seorang breadboard, so masukkan dua-dua. Sir, tapi saya buat komponen elektrik dan Izzati buat macam projek, so barang tu dia akan send dekat saya, so macam mana? Macam tu tak apa kan? Okay, you buat satu projek tapi you bahagi 2. Macam tu maksud dia? Maksudnya saya buat komponen elektrik, Izzati buat projek. Yang dia buat mechanical punya lah, bangunan ke apa tu lah. Yes sir. Boleh, tak ada masalah. So nak saya still lampirkan breadboard sekali ke? Tak payah. Tak payah. Right. Lagi? Sir. Ya. Kepulauan saya tak faham yang dekat borang tu ada abstract of the project proposal tu apa sih? Abstract Abstract ke? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab kat dia abstract? Apa dia? Tolong jawab, siapa nak jawab? Semua singap. Yang dah hantar tadi, ramai angkat tangan tadi. Tolong jawab. Senyap terus.
Siapa boleh jawab? Muhammad Nazmi. Nazmi tolong jawab Nazmi. Abstract tu cerita sikit pasal mini project kita sir. Okey, lagi sambung Cerita siapa? sebab kita buat mini project. Okey, siapa sambung tak apa. Cakap seorang sikit. Tak payah nak jelas-jelas kan. Sikit-sikit, seorang sikit je. Azmi kata cerita serba sikit mengenai projek yang kita akan buat. Okey, tu abstract dia. Lagi? Siapa lagi? Kebaikan dengan keburukan projek tu. Boleh juga. Lagi? Kenapa kita nak buat projek tu? Kan? Lagi? Boleh Saifuddin? Boleh saya. Boleh, okey kan, senang je. Kamu isi je, tak ada masalah. Tak payah buat ayat panjang-panjang. Siapa yang hantar kasi? Siapa? Hanan kan, siapa saya lupa lah. Kesian kat Hanan, asyik-asyik Hanan dia kena marah kan. Bukan marah tau, tanya. Kalau salah minta maaf. Yang hantar dalam bahasa Inggeris kat saya betul, so saya check dia punya ayat. Siapa dia? Oh, Hanan juga. Tak ada masalah Dan, saja je saya melawak dengan kamu. Saya kata tanya cikgu BI. Saja je kamu jangan kecil hati tau. Saya saja je. Hanan suruh saya check dia punya bahasa. Okey lah bahasa dia tu, tak apa. Kamu kena ingat begini, saya di sini bukan nak check kamu punya grammar. Bukan saya nak check kamu punya past tense, present tense, apa semua. Okey? Saya di sini memang sepatutnya saya tegur lah kalau ada kesilapan dari segi pemahaman ayat tu, saya boleh tegur. Tapi as long as saya boleh faham apa yang kamu maksudkan dan kamu boleh faham apa yang saya maksudkan, okey, no problem. Kamu nak belajar macam mana kamu nak buat ayat lengkap dalam bahasa Inggeris, itu kamu kena rujuk dengan cikgu bahasa Inggeris. Saya pun tak pandai. Okay, saya pun tak pandai. Kadang-kadang saya pun rujuk dekat dia orang juga bila kita buat ayat, ada ED, tak ada ED, ada have, apa semua tu kan. Saya pun past tense, present tense, apa semua tu kan. Saya pun kadang-kadang rujuk kat dia orang juga. Okay. Dari segi percakapan kita boleh cakap, tapi dari segi bila kita menulis dalam bentuk ayat, kita kena betul-betul berhati-hati lah betul-betul berhati-hati. So far saya baca yang Hanan je lah. Memang ayat dia agak lintang pukang sikit, tapi tak apalah yang tu untuk beginning kan, untuk starting ni it's okay, no problem. Kita tengok day by day lah, maknanya you develop you punya BI lah. Okay, daripada SEM 1 you belajar BI, SEM 2 you belajar BI. Siapa ngajar kamu BI SEM 2? Siapa ngajar kamu Anan? Dia Mafidah, sebelah rumah saya je, tak jauh, dekat sebelah je. 2B, lab 2B. Yang lepas sama je. Mafidah juga. Lab radio 2B? Sama juga. Orang yang sama. Tak apalah. Sebab cikgu bahasa Inggeris dah 3 orang je dalam sini. Sebelum ni dah 2 orang je. Afidah dengan Hazlina 2 orang je. Tu tambah lagi seorang baru ni. Teresa lah seorang. Tambah. Saya pun tak jumpa dia lagi. Tahu nama je, dia baru lapor diri tak sampai sebulan kot. Okay. Dia baru lapor diri dalam sebulan. Dia lapor diri sebulan dah. Okay. So, kamu tanyalah dengan dia orang, tak ada masalah. Boleh rujuk. Kalau dia tanya siapa suruh, abang kata saya suruh. Okay. Cakap dengan media Mafidah. Orang tua tu suruh, kata orang tua mana? Orang tua jiran sebelah cakap dia. Orang tua dulu lah, sekarang dia dah pindah bawah. Dulu dia jiran saya, baru pindah minggu lepas, pindah ke tingkat bawah. Saya tingkat 3, dia tingkat 1. Dia dah pindah ke tingkat bawah. Sebelum ni dia jiran sebelah dengan saya. Okey, ada soalan lagi? Sir, Ya. yang 4.3 tu, projek streetboard tu, kita just lukis circuit saja kan? Tak, kena buat. Kena buat tak? Circuit je? Kena buat, kena sambung atas skateboard. Oh, sama dengan skateboard lah? Ya, kena solder apa semua. Okey. So, sebab tu saya kata kamu, Aini lah kot yang tanya saya, Nurul Aini. Saya kata kat dia yang pertama sekali, betul Nurul Aini yang tanya dengan saya.
Yang mana sir? Yang tanya suruh buat komponen tak cukup apa semua tu, macam mana kamu yang kata nak buat? Buat satu kau buat dua-dua? Bukan kamu Yang saya cuma cakap yang 4.3 dengan 4.4 je. Yalah, yang kamu tanya berkenaan dengan nak buat satu kan, nak buat dua kan, tak kertas je kan? Bukan kamu salah orang Bukan saya. Salah orang, saya tak ingat siapa dia. Okay, so kamu kena buat yang atas breadboard dululah, buat atas breadboard. Sebab kalau kamu buat atas breadboard, kamu tak perlu solder. Kamu tak perlu potong-potong kaki apa pun. Kamu terus pasang, kamu test sampai jadi. Kan, dia jadi. Biasa kita pakai siren pun boleh, kita boleh pakai lampu LED kan. Kamu tengok lampu LED tu. Sampai jadi, dah siap, kamu dah ambil gambar, dah video apa semua tu. Kamu cabut semula komponen-komponen tersebut. Kamu dah lukis atas stripboard, so kamu pasang atas stripboard, kamu kena solder. Okay? Ke kamu tak mau solder? Tanya juga. Kamu nak solder ke kamu tak mau solder? Cuba senyap ni. Kalau tak mau? Kalau tak mau tak ada markah. Lah. Kan solder lah, solder. Faham Faham Faham. Tolong solder. Dia benda-benda tu semua jangan buang, simpan. Dia tak boleh kan kamu balik semula ke sini bulan 9 ke, pertengahan bulan 9 ke. Saya nak kutip semua tu, nak jadikan bahan bukti semua tu Saya nak simpan, nak tunjukkan kepada waktu senat kita nak bagi. Sebab saya akan ambil markah kat situ nanti kalau kamu ditakdirkan kamu balik ke sini, so kamu kena tunjuk kat saya benda-benda tu. Sebab saya akan tengok real baru saya bagi markah. So far saya tak bagi markah lagi. Okay, kalau kamu hantar dalam Google Classroom pun saya tak bagi markah lagi. Sampai ke last minute dah confirm kamu tak boleh balik ke sini, kamu semuanya online, baru saya akan bagi markah. Sebab mata saya tak berapa jelas, saya minta maaf. Mata saya tak berapa jelas. Sebab ada yang hantar WhatsApp kat saya, gambar dia solder. Ada 2-3 orang pelajar yang hantar gambar kat saya. Yang seorang tu solder dia agak cantik. Saya puji dia. Bila saya tanya, siapa dia yang pertama tu, yang hantar kat saya tu, yang saya kata okey tu. Siapa? Akulah. Jangan Saya tak nak. yang first tu Yang first pun yang saya kata okey tu. Saya sir. Nurain. Kamu biasa kerja dekat kilang, apa kerja dekat kilang? Kamu Tapi saya kerja yang dekat kilang tu, saya bahagian buang pateri je. Tapi ada pengalaman lah sikit kan? Ada sikit. Dia cantik, dia punya soldering tu cantik. Tapi sebab mata saya ni, mata orang tua ni kan, mata second hand, mata yang telah dioperate sebelah lagi belum operate sebab COVID ni. Jadi saya nampak tu macam okey lah. Kan, tapi nanti datang nanti kalau ditakdirkan masuk ke sini, awak bawa benda tu, saya akan check lagi sekali sebab saya tak lagi markah lagi. Sama dengan yang seorang lagi tu, saya tak ingat siapa dia seorang lagi. Ada 2 orang hantar saya. Yang saya kata ada yang okey, ada yang tak okey, perlukan banyak latihan, perlukan banyak pengalaman. Siapa lah? Saya kat sir. Saya tu siapa? Kila. Saya tak marah, jangan risau, tak marah pun. Cuma dia hantar, dia tunjuk kat saya kan. So ada yang nampak jelas, ada yang kurang jelas. So yang Akila ni saya rasa macam ada bahagian yang macam tak cukup jumlah solder tu tak cukup kan. Dia kurang. Kalau kamu tengok pun dia tak cantik, dia ada kasar-kasar sikit, warna dia pun tak berapa nak shining kan. Dia agak kasar-kasar sikit, so dia tak berapa cantik lah. Ada bahagian yang okey, ada bahagian tak okey. So dia kena banyak latihan. So saya nak bagi tip kat kamu untuk solder. Akilah saya dah bagi tip lah gitu kan. Saya suruh buat apa Akilah?
apa tu pemadam tu. Tak ingat asal. Tak ingat, lupa lah. Okey. Dia macam ni. Bila kita guna straight board, kamu kena ingat bila kita guna straight board, ada juga soalan yang kawan kamu tanya, saya lupa siapa. Nak solder belah mana? Belah kiri ke belah dalam, atas ke belah bawah? Tu pun ada juga soalan tu. Menarik juga. Siapa tanya soalan tu itu? Dia tanya. Tapi menarik juga soalan tu kan. Saya pun tak pernah terfikir akan wujud soalan macam tu kan. Kita akan solder sebelah yang ada copper lah. Sebelah yang ada copper. Sebelah tak ada copper, sebelah ada copper. Faham tak? Ada copper, ada copper tu. Copper tu. Copper tu kalau kita biar lama, board tu awak dah tengok board tu dah lama tau. Board tu lama, tak pernah guna. First time awak nak guna, dia akan jadi warna macam hitam-hitam sikit. Dia pudar-pudar sikit, betul tak? Okay. So kalau kamu nak solder, sebelum kamu pasang komponen, sebelum kamu pasang wire tu, kamu tahu kan wire tu kamu nak sambung daripada mana ke mana, kamu dah boleh agak kan. So bahagian tu kita cuci. Biasanya kita cuci, kita gunakan kertas pasir. Kertas pasir yang paling halus. Jangan ambil kertas pasir yang kasar. Kertas pasir yang paling halus. Kita gosok. Nanti dia nampak beza warna dia. Satu tu dia berkilat, dia shining. Satu lagi dia tak berkilat. Itu kita akan tempat nak solder tu kita cuci dengan, kita gosokkan dengan kertas pasir. Kalau tak ada kertas pasir, tak payah susah hati, ambil pemadam. Pemadam, rubber pemadam tu. Yang kita nak padam tu, pensil tu, pemadam tu. Kita boleh padam cuci kat situ. Kita boleh tonyoh. Orang Kedah panggil tonyoh. Kan kita tonyoh. Kita gosok dia. Kita gosok sampai dia jadi, warna dia berubah, jadi cerah sikit kan. Baru kita solder, baru cantik solder dia. Kalau tak cuci, solder dia susah lekat. Tak lekat susah, lepas tu tak cantik. Tu semua tip-tip dia lah. Lepas tu di soldering iron tu, di ujung mata solder tu, soldering iron tu mata tajam kan. Ada yang tajam lah, dia tumpul sikit. Jangan pegang, panas kan. Panas, jangan pegang. Tapi kena sentiasa bersih. Macam mana nak bersihkan dia? Kena cuci lah. Nak cuci dengan apa? Ada span kan? Ada span yang dibasahkan dengan air tu. Kita cuci kat situ. Kita cuci bagi dia bersih sikit. Tak payah lama-lama. Memang span tu lama-lama dia akan rosak span tu sebab kena benda yang panas. Gantilah span lain. Tak ada masalah. Biasa saya pakai kain je. Kan? Saya letak kain je. Saya ambil kain, saya cuci je. Saya pegangan kain, mata tu, saya tarik, dia bersih lah kan. Tapi kain pun janganlah kain yang nipis. Carilah kain yang tebal sikit supaya tak sakit tangan kamu. Faham? Faham tak faham ni? Barulah soldering dia cantik. Kalau tidak kurang cantik. Okay. Ataupun kamu boleh beli. Dia panggil flux. Flux. Kita pakai spray pun dia. Kita pakai spray, setengah tu pakai spray. Kalau dah moden ni, kita pakai spray, tak pakai lah pemadam-madam ni. Kita pakai spray, tapi dia mahal sikit lah. Kita beli spray tu, kita spray kat board tu. Macam ingat anti karat tu kan, kita spray. Kita spray nanti dia akan bersih kan, kita lap dengan kain. Bersih. Lepas tu baru kita solder. Ada banyak kaedah, tapi kaedah yang paling simple lah, paling kuno, paling tradisional, pakai pemadam je lah. Pakai pemadam, kita pasir tu normal. Tapi di peringkat tinggi kita tak pakai dah pemadam, tak pakai dah dia punya tu. Kita pakai spray, ataupun kita tahu tak dalam teknologi sekarang ni, dia ada macam dengan, kamu pernah tengok dah pemadam yang macam dengan pen tu, yang boleh tekan-tekan tu? Pernah jumpa tak? Saya nak cerita macam ni lah, macam liquid paper tu kan. Liquid paper ataupun liquid paper sama macam gum tu kan. Dia ada macam bentuk pen kan. So sekarang ni dah ada teknologi pen. Pen tu mahal. Harga dia dalam 100 lebih tak silap saya. Dia di mana kita nak solder, kita gosokkan dengan pen tu lah. Kita tekan, dia keluar dia punya gel tu. Tempat mana kita nak solder, kita letakkan gel tu. Kita gosok-gosok sikit bagi dia lekat kan. Kalau orang Kedah panggil tonyoh lah, kita tonyoh-tonyoh sikit ke tempat yang kita nak solder tu, kita letak sikit. Lepas tu kita solder. Ada
USB pen tu mahal lah, 100 lebih tak tahu nak beli kan, nak guna sikit je. Kalau dekat KKTM ni memang ada, tapi kita bagi dekat pelajar-pelajar yang masuk pertandingan lah. Kalau setakat EWP kita tak bagilah, membazir je kan, benda tu mahal. So kita bagi kepada student-student yang masuk pertandingan lah, yang masuk pergi pertandingan mana-mana, kita bagi dia bawa sebab nak mudahkan kerja. Tak adalah pakai kertas pasir, tonyoh kan, cuci dengan kertas pasir depan orang tengok, alamak gunanya. Orang lain pakai spray, pakai pen apa semua tu. Okey, lagi soalan ni tak? Sebelum saya tamatkan sesi hari ni. Sir, boleh saya tahu tak tarikh untuk hantar mini project ni? Oh, mini project. Okey, mini project dia saya tak boleh bagi tarikh lagi sebab saya mengharapkan kamu balik ke sini lah bulan 9. Kalau kamu balik ke sini bulan 9, maknanya kalau mini project kamu tak siap, kamu ada masa lagi untuk sambung kat sini lah, untuk selesaikan apa-apa benda yang tak selesai, kita boleh bantu kamu lah untuk selesaikan kamu punya mini project kalau belum selesai. Okey, tapi diharapnya kalau dah selesai awal lagi bagus. Kan, cuma tarikh saya tak boleh bagi lagi sebab semuanya bergantung kepada keadaan. Sama ada kamu balik ke sini ataupun tak balik ke sini. Tapi yang macam dengan test 1 dengan practical 1, practical tu saya jamin lah dia akan buat dalam bulan ni jugalah kot. Tapi saya akan maklum kat kamu. Tapi yang lain-lain tu macam mini project, saya bukan apa, saya tak risau sangat mini project ni kalau ikutkan sebab kita tambah kita punya kelas 8 minggu lagi. So 2 bulan sepatutnya habis bulan 10, kita akan habis bulan 12. So masa tu agak panjang kalau kamu masuk bulan 9 lah. Tapi kalau kamu tak masuk bulan 9, saya bimbang kamu tertinggal, tak sempat nak buat nanti. Kamu nak present online. Bila nak present online, takut projek kamu tak siap nanti susah pula. So buat elok, jangan kalang kabut, jangan kalang kabut, jangan laju sangat dan jangan slow sangat. Okay, buat dalam keadaan yang tenang, buat elok, insya-Allah kita cuba selesaikan. Paling lewat saya nak kamu selesai ujung bulan 9 lah, paling lewat. Kalau kamu masuk ke tak masuk ujung bulan 9 saya nak kamu settle. Okey, ujung bulan 9 kamu nak settle. Okay, sebaik-baiknya ujung bulan 9. Maknanya saya kalau boleh dengan kamu job sheet semua tu, saya nak job sheet 4.4 tu, saya nak kamu siap penghujung bulan 8 ni kena siap, kena hantar kat saya sebelum ujung bulan 8. Okay, maknanya paling pun ujung bulan 8. Lepas tu mini project ujung bulan 9. Sebab kita sekarang ni tengah banyak kerja. Okay, kamu tanyalah, saya rasa Cik Ijan ni pun dah lama tak masuk kelas, betul tak? Cik Ijan pun lama tak masuk kelas kan? Saya rasa dah 4-5 minggu je saya rasa dia tak masuk. Dia bincang dengan saya tu, saya pun dah 4-5 minggu tak masuk kelas ni sebab kita orang memang tengah sibuk gila. Memang hari-hari kita orang bertemu, kita tengah buat kita punya ETAC punya accreditation. Okay, ETAC punya accreditation kita memang tengah all out lah, memang tunggang-langgang lah, pagi, petang, siang, malam. Memang kita punya kerja memang agak serabut sekarang ni. Okay, you bayangkan kita nak kena buat balik yang pelajar-pelajar sekarang ni, pelajar-pelajar semester 6, pelajar-pelajar semester 6. You bayangkan dah 3 tahun kan dia orang kat sini. Kita kena rombak semula dia orang punya sistem pemarkahan. Bukan ubah markah apa pun, markah dah ada, tapi format dia kita dah ubah. Kita nak ubah balik, kita kena siapkan selewat-lewatnya 31 Ogos. Okay, kita kena siapkan 31 Ogos. Saya punya lebih kurang dalam 25 kelas yang saya kena buat semula. Okay, bukan buat semula lebih kurang juga, buat semula lebih kurang. Tambahan sikit, tambah lagi. So lebih kurang 25 kelas saya baru siap dalam 12 kelas. Ada lagi 13 kelas belum siap lagi. So setiap satu kelas tu mengambil masa dalam 1 ke 2 jam lah nak buat benda tu. Okay, sampai dapat dia punya graf semua tu. Itu baru sebahagian. Lepas tu nanti kita kena buat IPLO pula untuk student yang kita jadi penasihat. Contoh macam dengan Lab 2B. Lab 2B siapa awak punya penasihat kelas kamu? Siapa penasihat kamu? Penasihat akademik Lab 2B siapa?
Cik Samad ke? Kau Cik Hafiz ke? Wan mana Wan Muhammad? Wan Muhammad juga ada. Ya. Siapa awak punya penasihat akademik kelas awak? Kelas awak? Senyap terus. Tak tahulah tu. Oh, dia mesej. Fazli. Cik Fazli dia mesej. Oh, dia mesej je. Siapa mesej tu tadi? Tengok nama sikit. Siapa yang mesej ni? Muhammad Syafiq. Oh, Syafiq. Syafiq. Kesang Tasik Betul Syafiq? Syafiq tak ada suara Syafiq ada tak? Oh, mic problem. Okey, tak apa, saya faham. Okey, mic problem, no problem. Tak apa, dia sebab dia jawab kat saya tapi tu okey tu. Okey, Cik Fazli kan. Cik Fazli Ismail. So, Cik Fazli Ismail, dia kena buat kamu punya lah. Dia akan buat kamu, tapi dia buat kamu punya tak penat lah. Sebab apa? Sebab kamu baru satu semester. Semester 1 dulu. So, ada berapa subjek semester 1 kamu belajar? Katalah 7 subjek. So, 7 subjek tu dia kena masukkan setiap satu markah balik. Saya semester 4. Kalau semester 4, saya kena cari balik dia punya semester 3, semester 2, semester 1. Saya kena korek balik semua. So, ada 20 orang lah tu. 20 orang. Bayangkanlah 3 semester. Menangis lah tu. Tu nak kena bagi siap awal juga tu. Okay. So, kita orang memang sibuk gila-gila. Okay. So, jangan tanyalah. So, program awak sendiri pun, Cik Ijan pun dah tension dia tu. Dia sendiri pun dah tak boleh nak ngajar lah pun dia pun. Banyak kelas dia pun ting dia pun. Paksa ganti malam pun, paksa ganti hari lain. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi 5 minit lagi sebelum saya berhenti. Sir. Ya. Sorry nak tanya. Tak Kalau apa. yang 4.3 tu kita buat dekat Brickboard, lepas tu sebiji yang macam dekat Brickboard tu kita transfer dekat Sweetboard kan sir? Okey, tapi yang kalau yang untuk wayar penghubung di antara longkang yang Brickboard yang saya cakap tu, tapi dekat Sweetboard kita tak letak tak apa kan? Tak faham sekali lagi. Macam mana? Maksudnya dekat Sweetboard ni semua lubang itu berfungsi kan? So, dekat straightboard ni lubang ni semua berasingan. Straightboard. Okey, faham. So Kan, kiranya aku okey. Dia macam ni. Saya tak tengok kamu punya breadboard. Breadboard kamu tu dia setiap lubang tu dah sambung dah dengan sebelah-sebelah dia. Dia ada yang sambung, ada yang tak. Ada yang sebelah dia tak. Dia panjang satu line kan? Yes sir. Okey, maknanya line tu bersambung semua. Line sebelah dia tak bersambung. Line sebelah dia asing pula. So kena jaga-jaga lah. Tapi sir, Ya. sir hari tu ada cakap kalau dekat Brickboard kita buat benda yang sama dan dekat Sweetboard kita akan pakai benda yang sama macam mana kita pasang dekat Sweetboard, betul? Dia macam ni, maksud saya yang sama tu projek yang sama. Tapi cara sambungan tak semestinya sama. Oh, okey. Cara sambungan dekat breadboard lain, cara sambungan dekat straightboard lain. Tapi benda yang sama, cuma cara sambungan tak sama. Sir, Ya. last nak tanya, yang kalau untuk yang Sweetboard yang kita dapati semua tu, sir nak still pembuktian lagi ke nyalakan lampu tu ke ataupun gambaran gitu je depan belakang? Nak lampu tu nyala. Dua-dua saya nak bukti. So dekat Sweetboard dekat Sweetboard tu sir nak nyalakan lampu tu still nyala? Ya. Okay sir. Terima kasih sir. Sama. Lagi nak tanya apa lagi, tak ada masalah, tanya. Biar jelas, biar semua orang tahu. Florin. Saya suka cari Florin tapi tak nampak muka dia. Ada dia. Ada. Florin. Dia sunyi, senyap dia. Florin okey ke Florin? Okey. Line dia tak berapa okey kot. Line dia tak okey sangat kot. Siapa lagi nak tanya cepat? Nak tanya apa lagi?
Tak ada Semua tunggu nak berhenti je ni. Roshu mana? Roshu ada tak? Roshu pergi mana ni? Roshu tak ada ni. Kita test. Fatin Ifah ada? Fatin Ifah Farzana? Fatin Ifah Farzana ada. Putri Nur Hidayah? Ada. Ini aku tak ada. Apa lagi nak test ni? Alia Nadirah? Yes, sir. Intan Fariza? Saya, sir. Oh, perempuan ramai dah ni. Azlin? Yes, sir. Oh, ada Syazrin? Ada. Tuan Nur Amisha? Ada, sir. Muhammad Aikal? Ada sir. Amira Izzati? Ada kan? Iman Zul Hakim? Ada sir. Ada. Semua ada. Okey. Kita test lah kan. Tengok siapa ada tak kan. Nur Najwa? Nur Najwa? Ada, sir. Ada. Syazan Nabila? Ada, sir. Ada. Muhammad Rusyadi? Ada. Syed dah Syed? Syed? Ada sir, ada. Ada betul ke ada? Ada betul ke? Ada betul sir. Tengok Syed, Montel ke tak Montel lah sekarang ni? Apa? Ni Syed mana sir? Ada Syed. Syed dia dua ke? Ya kot sir. Oh, saya main sebut je, saya tak tahu Syed mana. Ni Syed apa? Syed Arif Putra. Mana Syed Arif Putra? Ini sir. Tengok sikit badan. Alamak. Kamu yang mana? Yang KL ke mana? Selangor sir, Selangor. Tengok. Yang kata Samsing tu, yang pukul orang tu. Ya tak sir. Ya ke? Bukan dia kata kamu kaki pukul orang lah. Mana ada sir. Salah info ni sir. Syed seorang lagi, siapa Syed seorang lagi? Saya tak tahu. Ada sir. Ni Syed mana? Syed Al-Haq ni lah, Samsing ni. Kan? Syed Wazif ni lah, Samsing apa ni, kaki pukul orang, kaki buli orang ni. Bukan Syed Arif baik. Syed Wazif. Syed, buka kamera Syed Al-Haq. Nak panggil macam mana? Panggil Al-Haq lah kan. Senyap tu hilang. Okey. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan saya stop. Roshu tak ada Roshu tak ada sampai habis tak? Sudah. Roshu tak ada. Ni pasal bawa dah. Tak apa. Okey. Kalau tak ada soalan saya stop kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.